Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan, yang mana ini merupakan siri kita yang ke-64 insya-Allah, tuan-puan, ya. Baik. Jadi saya nak tuan-puan pastikan dulu pada pagi hari ini suara dengar tak dengar, tuan-puan. Tulis dulu di ruangan komen, sila tuan-puan. Sila. Macam mana, tuan-puan? Suara dengar tak dengar, tulis dulu di ruangan komen, sila. Sebelum kelas kita mulakan pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah hari ini 2 jam saya akan bersama tuan-puan. 2 jam, tuan-puan. Ya, baik. Puan Nur Aizat, Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, saya sehat, puan, ya. Baik, Puan Nurmadiah, salam Jumaah Mubarakah. Ya, Jumaah Mubarakah untuk semua peserta pada pagi yang berbahagia ini. Suara okey, tuan-puan, ya? Dengar, tuan-puan, ya? Baik. Kalau dengar, tuan-puan, kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa khabar, tuan-puan semua, pada pagi yang berbahagia ini? Ya, semoga tuan-puan semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, tuan-puan, ya. Baik. Insya-Allah. Ya. Suara Ustaz jelas tapi ada selsema, ya. Ya, Puan Nur Aizat, sikit saja. Ada selsema saya sedikit, ya. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pengajian kita ya berkenaan dengan isim mabni. Ya, isim mabni. Baik. Apa lawan daripada mabni? Kita dah sebut lawan daripada mabni adalah mu'rab, yang berubah-ubah hujung patah perkataannya. Yang tak berubah-ubah disebut dengan isim mabni. Itu dia, ya. Dan kita dah bincang, tuan-puan, salah satu isim mabni ada yang disebut dengan isim dhamir. Nih, dhamir. Jadi dhamir itu dia masuk pada isim mabni dan dia tak berubah-ubah sampai bila-bila. Macam tu saja hujungnya. Apapun yang terjadi, nak ambil apapun masuk, dia tak akan berubah sampai bila-bila. Boleh, tuan-puan, ya? Isim dhamir. Isim dhamir ini kita dah bincang, dia kata ganti. Ya, kata ganti, ya. Ada menggantikan orang pertama, ada menggantikan orang kedua, ada menggantikan orang ketiga, kan? Orang pertama yang sedang bercakap, ana, nahnu. Ya, aku, kami, kan kalau kita guna sedang bercakap kan macam tu. Aku, kami, itu dia orang pertama. Orang kedua, orang yang diajak bercakap. Ya, engkau, kamu. Alhamdulillah.
engkau berdua. Itu orang yang diajak bercakap tuan-puannya, seorang ke, berdua ke, ramai. Yang digunakan anta, antuma. Ya, bersin tuan-puan. Ada anta, antuma, ya, antum. Itu untuk orang yang sedang yang kita ajak bercakap, orang kedua. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan ghaib, orang yang kita bicarakan, ya, yang dibicarakan. Misalnya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu semua adalah dhamir. Dan saya dah bincang dengan tuan-puan minggu lepas, dhamir tu ada dua. Ada dhamir tu baris, ya, barizut, nampak. Ada yang dia mustatir. Ini kita belum bincang. Ya, mustatir. Baik. Mustatir. Baris nampak, wujud dalam ayat, nampak dia tuan-puan. Dah ya, baik. Sama ada nanti nampaknya bersambung ke, disebut dengan muttasil. Muttasilun, bersambung. Ni bersambung ni, bersambung, sambung. Ya. Sama ada yang kita nampak itu munfasil. Munfasil. Apa itu munfasil? Terpisah. Jadi antara dua saja. Kalau tak nampak tu dia bersambung, kalau tak yang kita nampak tu terpisah dengan patah perkataan yang lain. Bersambung dengan apa Ustaz? Saya dah bincang dulu. Ada bersambung dengan fi'il, ada bersambung dengan isim, ada bersambung dengan haraf. Semua boleh bersambung dhamir ni. Kalau terpisah ada juga. Ya, ada yang terpisah juga. Kadang terpisah itu jadi mubtada, kadang terpisah itu jadi maf'ulun bih. Nah, tulis di ruangan komen dulu tuan-puan. Ingat tak ingat lagi? Tulis dulu di ruangan komen silakan. Masih ingat ke tak? Ini konsep tuan-puan. Ini konsep yang mesti kita fahami, ya. Dhamir itu ada yang nampak dengan mata kita, boleh kita tunjukkan. Ada yang tak nampak belum lagi. Ini belum kita bincang lagi. Nanti kita bincang. Dah. Yang nampak ada yang bersambung, ada juga yang terpisah. Dah. Boleh tuan-puan ya? Boleh tuan-puan ya? Ingat tuan-puan ya? Dah. Sekarang saya tanya kepada tuan-puan. Baik, sekejap tuan-puan ya. Dah, sekejap tuan-puan. Kalau ingat, saya tanya, saya buat soalan supaya tuan-puan nampak dengan jelas. Supaya tuan-puan nampak dengan jelas. Ya, baik. Berkenaan dengan dhamir. Ingat ya? Ingat tuan-puan ya? Dah, saya padam ni. Ini konsep dia. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Yang nampak ada yang bersambung, ada yang terpisah. Ya, baik. Saya padam. Saya padam dulu. Saya buat soal ayat-ayat untuk menguatkan lagi. Ya, untuk menguatkan tuan-puan yang masih ingat. Dah, ya, contoh misalnya innal ladzina kafaru. Ya. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru. Dah. Kafaru, kafir, ingkar. Dah. Tuan-puan. Saya nak tanya kepada tuan-puan, kafaru ada tak nampak dhamir? Tulis di ruang komen. Nih. Innal ladzina kafaru. Ada tak nampak dhamir? Tulis di ruangan komen. Sila tuan-puan. Ada ke tak ada nampak dhamir di sini? Innal ladzina kafaru. Dah. Ada ke tak ada nampak dhamir? Ada. Nampak ya? Dah.
sekarang saya tanya kepada tuan puan. Sekarang saya tanya kepada tuan puan. Baik, sekejap tuan puan. Sekarang saya tanyakan kepada tuan puan, mana domir yang tuan puan nampak tu? Tulis di ruang komen, sila. Mana domir yang tuan puan nampak tu? Tulis di ruangan komen, sila. Sila. Mana domir yang tuan puan nampak tu? Mana dia? Mana dia? Tu dia. Ada waw di sini. Nih. Waw di sini adalah domir. Ya, di sini adalah domir. Kalau waw ini adalah domir, saya tanya lagi, dia bersambung dengan isim ke, dengan fi'il ke, dengan haraf? Tulis di ruang komen. Kalau ini adalah domir, waw jamaah nih, waw jamaah kan? Adakah dia bersambung dengan isim ke, dengan fi'il ke, dengan haraf? Tulis di ruang komen. Sila tuan. Bersambung dengan apa dia? Bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim ke, fi'il ke, atau haraf? Tulis di ruangan komen sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen sila. Dengan apa? Dengan fi'il. Boleh tuan-puan ya, baik. Dengan fi'il. Ini bersambung dengan fi'il. Maknanya apa? Masuk lagi ketentuannya. Ketika domir bersambung dengan fi'il, maka domir itulah yang jadi fa'il. Ini yang mesti kita faham. Ada domir bersambung dengan fi'il, maka kalau dicari tahu mana fa'ilnya, dia yang jadi fa'il. Nampak? Innal ladina kafaru. Ya, innal ladzi, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafir, mereka kafir. Kafaru. Mana yang jadi fa'il? Domir ini yang jadi fa'il. Siapa domir yang jadi fa'il waw jama' itu? Nanti kalau dicari tahu dapatlah hum. Siapa itu hum? Mereka. Ya. Mantap tuan. Mantap ya. Tulis di ruang komen tuan. Nampak tak nampak? Tulis tuan. Sila. Nampak tak nampak ni? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. Nampak ya? Nampak ya? Kalau nampak, soalan seterusnya. Ya, soalan seterusnya. Mesti saya buat supaya tuan-tuan nampak jelas. Baru nanti kita masuk ke domir mustatir ya. Baru nanti saya tulis jelaskan domir mustatir itu apa sebenarnya. Nampak tuan-tuan ya? Sekarang tuan-tuan. Kalau saya buat ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Ya al-qadr. Sekarang saya tak bagi terjemahan. Saya tak bagi terjemahan. Baik ya. Puan sekejap. Tak ada lagi komennya. Ya, sekarang kau buat. Di dalam ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya nak tanya tuan-puan. Kalau saya tanya kepada tuan-puan, ada berapa domir yang nampak pada ayat kita? Tulis di ruang komen sini. Di dalam ayat kita, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada berapa domir yang tuan-puan nampak? Maknanya domirnya domir baris. Tulis di ruang komen.
Ada berapa nih? Tulis di ruang komen, sila tuan. Puan Maslina, ya, ahlan Puan Maslina, ya, baik. Ada berapa? Ada yang kata ada 2. Ada yang jawab 2. Yang lain sila tuan. Ada yang jawab 3. Ya, ada yang jawab 3. Lagi, berapa lagi? Sila tuan. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Mana satu nih? Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Boleh ya? Dah, sekarang tuan. Dah, sekarang tuan. 4. Mak Engku Jan kata ada 4 Ustaz. Dah ada 4. Baik. Boleh ya? Dah, sekarang tuan fokus. Dah, kita inilah terkadang banyak terlupa tuan. Dah. Inilah kita banyak silap kadang melihat ayat ini. Kadang nampak macam ada beberapa saja. Dah, sekarang tengok. Dah, yang nampak jelas kan ini tuan. Yang nampak jelas itu kan ini. Anzalna. Nih, dah, sekarang nih. Anzalna itu domir bersambung dengan isim atau fi'il. Tulis di ruang komen. Sila. Anzalna. Dah, tulis di ruang komen. Sila. Domir bersambung dengan isim atau fi'il. Tulis di ruang komen. Sila dong. Isim ke atau fi'il, dia adalah domir yang bersambung dengan fi'il. Boleh ya? Dah. Mana lagi selepas na? Selepas na ini 1. Mana lagi yang tuan-puan jumpa domir? Tulis di ruang komen sila. Ini 1. Anzalna. Nampak? Ini adalah domir. Bersambung dengan fi'il. Dah. Boleh ya? Dah. Mana lagi tuan-puan yang jadi domir? Mana lagi? Hu. Ni hu. Dah. Ni hu. Ni yang kedua. Ya. Hu. Dia adalah domir. Domirnya domir baris munfasil atau muttasil. Terpisah atau bersambung, dia juga bersambung. Ya. Dia juga bersambung nih teman. Kalau terpisah mestilah dia dibaca huwa, tapi ini tetap dibaca hu disebabkan dia domir bersambung. Boleh ya? Dah. Sekarang teman fokus ambil perhatian. Kalau ini domirnya domir bersambung, ini juga domirnya domir bersambung, maknanya adakah hanya 2 saja? Tak. Dah. Ini lagi 1. Nih. Inna ini asalnya apa tuan-tuan? Inna itu asalnya macam ni. Inna plus na. Inna plus na. Jadilah dia macam ni. Inna. Itulah dia. Asalnya inna tu tak ada alif. Asalnya inna tu tak ada alif. Dari mana datang alif tu? Dari na itulah. Na itu domir atau tak? Tulis di kolom komen. Nah, di sini domir ke tak coba? Tulis di kolom komen. Itu kadang menjadi masalah. Masalah kita ini kadang kita tak perasan bahawasanya rupa-rupanya domir tak domir? Domir. Dia juga domir. Dah, boleh ya? Dah, tu dia. Dah, sekarang tuan, saya tanya. Ini adalah domir. Dia domir bersambung. Mestilah bersambung nih. Sebab bersambung ni lah jadi macam ni kan. Dah. Kalau dia domir bersambung, bersambung dengan isim ke, bersambung dengan fi'il ke, bersambung dengan haraf, tulis di ruang komen. Sila. Sila tuan. Bersambung dengan isim ke ini, inna ni, bersambung dengan fi'il ke ini,
bersambung dengan haraf. Tulis di ruang komen. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan haraf. Nah, ya, dia bersambung dengan haraf. Dah habis ke kerja kita Ustaz? Tak habis lagi. Tak habis lagi. Kalau dah dapat maklumat macam ni, barulah kita i'rabkan. Barulah dapat kita fahami ayatnya nanti. Dah tengok tuan-tuan. Jumpa inna. Mana yang kita cari? Cari isim inna, cari khobarnya. Dah. Mana isim inna? Domir yang bersambung dengan inna confirm jadi isim inna. Saya ulang sekali lagi. Domir yang bersambung dengan inna confirm jadi isim innanya. Inna sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami, kata Allah. Boleh ya? Ini adalah inna dan juga apa tuan-tuan? Ini adalah inna dan juga isimnya. Khobar nanti kita cari tahu. Dah. Anzalna ini isim ke fa'il, confirm kita sebut fa'il, bukan isim. Mana ada isim yang domir macam ni? Domirnya domirna macam ni, tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah isim tak ada yang bersambung dengan domirnya domir rofa macam ni. Boleh ya? Dah. Anzalna ini sudah mesti dia fa'il. Sebab apa? Sebab dia ikut wazan af'ala. Af'ala. Anzal. Af'ala. Bersambung dengan domir. Itu dia ya. Maka dia adalah apa? Dia adalah fa'il. Kalau ini adalah fa'il, yang jadi fa'il mana? Tulis di ruang komen. Silakan. Kalau ini adalah fa'il, yang jadi fa'ilnya mana? Sila. Apa yang saya bagi tahu, terus tuan-puan praktiskan. Itu yang paling penting. Sila. Ya, kalau ini adalah fa'il, maka setiap domir yang bersambung dengan fa'il tersebut, dialah jadi fa'il. Nih. Fa'ilnya jenis fa'il domir. Siapa itu nahnu? Nahnu. Boleh ya? Ini adalah posisinya sebagai fa'il dalam ayat. Mana maf'ulun bihnya? Tulis di ruang komen. Inna anzalna. Mana maf'ulun bihnya? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen sila. Mana maf'ulun bihnya? Ya, inilah maf'ulun bih. Domir juga tuan-tuan. Nampak betapa pentingnya domir tu. Betapa pentingnya kita tahu domir tu tuan-tuan. Nampak? Ini juga domir dan dia posisinya juga sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Nampak tuan-tuan? 3 jenis domir, saya ulang. 3 jenis domir dalam ayat, tapi di dalam ayat i'rabnya berbeza-beza. Ada yang di i'rab nasab sebagai isim inna, ada yang di i'rab rafa sebagai fa'il, ada yang di i'rab nasab sebagai maf'ulun bih. Nampak tu? Betapa hebatnya domir ni tuan-tuan. Dan kita tengok tak ada perubahan pada domir tersebut. Walaupun jadi isim inna, dia tetap macam nina. Walaupun jadi fa'il, dia tetap na. Tak ada berubah-ubah dia. Walaupun jadi maf'ulun bih, dia tetap stay cool. Jadi hu. Stay cool dia. Tak ada berubah-ubah jadi ha. Sebab jadi maf'ulun bih jadi ha. Sebab dia mansub, tak ada macam tu. Dia kan isim yang mabni. Dia isimnya isim mabni. Boleh tuan-puan ya? Dah. Dah ya? Dah. Ada
yang kita terlupa yang belum kita i'rabkan? Jumpa inna dah dapat isimnya. Mana khabarnya? Inilah dia. Anzalnahu. Ya. Episod dulu saya tak masukkan hu. Saya tak masukkan hu di dalam khabarnya. Tapi sekarang kita masukkan sebab tuan-tuan ini adalah fi'ilnya fi'il muta'addi. Ya. Fi'il yang perlu ada maf'ulun bihnya. Sesungguhnya kami apa? Telah menurunkannya. Siapa itunya? Nya itu apa? Al-Qur'anul Karim. Dah, boleh tuan-puannya? Fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan, malam qadar. Dah, tulis di ruangan komen tuan-puan. Jelas tak jelas? Dah ya. Penting tak penting kita faham domir? Tersangat-sangat penting. Tak ada cerita kita tak tahu domir itu susah nanti. Dalam ayat Al-Quran hampir semua ayat itu ada domirnya. Dah jelas tuan-puan ya. Dan tuan-puan mesti lihat nanti. Tuan-puan mesti lihat kedudukannya dalam ayat jadi apa. Itu dia. Dan akan membantu tuan-puan memahami ayat. Dah. Yang mana satu fi'il muta'addi Ustaz? Oh ya, baik. Anzala. Anzala tu muta'addi. Anzala. Apa itu muta'addi? Yang perlu maf'ulun bih. Kalau tak ada maf'ulun bih, tak faham orang. Nih. Anzala itu menurunkan. Menurunkan. Kalau saya kata, kami telah menurunkan. Tuan-puan faham tak? Kami telah menurunkan. Tuan-puan faham tak? Tak faham tuan-puan. Apa yang diturunkan mesti ada. Inilah dia. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan hu-nya. Telah menurunkannya. Dah. Jadi domir dalam ayat ini ada berapa? Puan Nur Aizan tanya, ada 3. Yang jawab 3 betul. Dah ya. Boleh tuan-tuan ya? Ada 3 domir. Dah. Samar-samar Ustaz. Puan Zainab, di mana tak fahamnya Puan Zainab? Dah. Di mana tak fahamnya? Anzala menurunkan. Beza dengan nazala. Nazala tuan. Nazala turun. Ini tak perlu maf'ulun bih. Dia fi'il lazim. Dia fi'il lazim. Namanya lazim. Lazim itu tak perlu maf'ulun bih. Kalau muta'addi perlu kepada maf'ulun bih. Sangat-sangat perlu. Menurunkan, aku menurunkan. Perlulah maf'ulun bih. Apa yang diturunkan? Tapi kalau turun, aku turun sekarang orang dah faham. Tak perlu lagi maf'ulun bih. Aku turun sekarang, okey dah tu. Turunlah kata kawan tu. Itu dia ya. Dah. Puan Zainab tak ada nak tanya Puan Zainab? Dah. Kalau tak ada, ya, kita masuk kepada dhamir mustatir. Boleh ya? Kalau tak ada nak tanya, saya masuk dhamir mustatir. Saya masuk kepada apa? Saya masuk perbincangan kepada dhamir mustatir. Dah. Supaya tuan-puan jelas. Ya, supaya tuan-puan jelas. Dah, ya, fokus, ambil perhatian tuan-puan. Dhamirnya dhamir apa? Dhamirnya dhamir mustatir. Dah. Mustatir. Mustatir. Mustatirun. Ya. Yang mesti kita faham, dhamir mustatir hanya ada pada fi'il. Nah, yang boleh menyimpan dhamir tersembunyi hanya ada pada fi'il. Boleh ya? Nah.
Baik. Dah ya. Dah ya. Baik. Dah. Inna jadi mubtada. Anzalnahu jadi khobar. Fi'il muta'addi yang perlukan maf'ulun bih. Ya, Wan Husni. Dah, sekarang tobat. Dah. Nanti itu kita bincang. Dah, sekarang kita masuk domirnya apa? Domir mustatir. Dah. Dah. Fokus ambil perhatian tuan-tuan ya. Fokus ambil perhatian. Baik. Domir mustatir ini tersembunyi. Domirnya tersembunyi. Nah, kalau domirnya domir tersembunyi, saya tanya kepada tuan-tuan, domirnya ada atau tak ada? Tulis di ruang komen. Kalaulah namanya mustatirun itu tersembunyi, domirnya tu ada ke atau tak ada? Ada ke atau tak ada? Tulis di ruang komen. Ada atau tak ada tuan-tuan? Dah ya, baik. Ada. Kalau namanya domir itu mustatir, dia ada, cuma tak nampak. Tak nampak dengan mata kita. Kalau kita memang kita tak tengok betul-betul tuan-tuan, tak menggunakan kacamata nahu. Ini bahasanya kan. Kacamata nahu, memang kita tak nampak domir tersebut. Memang tak nampak tuan-tuan. Dah ya. Dah. Dia ada. Asalnya ada tapi tak nampak. Itulah dia tersembunyi tu. Ya. Sama dengan makhluk selain kita tuan-tuan, makhluk selain kita. Ada makhluk tu jin, iblis, syaitan, ada cuma tak nampak. Nauzubillah kalau nampak tuan-tuan. Dah ya. Dia ada tapi tak nampak. Dah, sekarang tuan-tuan. Dah ya. Kena nampak dengan mata hati. Dah ya, dah. Domir ini hanya ada pada fi'il. Dah, sekarang saya mula dari fi'il madi. Saya mula daripada fi'il madi. Dah. Saya mula daripada fi'il madi. Dah, boleh ya? Yang pada fi'il madi tuan-tuan, ketika fi'il itu tak bersambung dengan domir apa-apa di hujungnya, itulah dia domir mustatir. Contoh, kataba. Ada tak bersambung dengan domir di hujung? Tengok, ingat, fi'il itu domir tetap di hujung. Tak ada domir di pangkal fi'il, tak ada tuan-tuan. Domir tu yang kita nak tengok tetap di hujung. Dah. Sekarang tengok. Kataba, ada tak nampak domir di hujung? Tak ada. Mana ada domir? Ketika tak ada nampak bersambung dengan domir apa-apa, itulah tuan-puan, domir yang domir tu ada tapi tersembunyi di dalamnya. Dah. Apa dia domirnya? Huwa. Huwa. Dah. Saya ulang tuan. Ketika fi'il itu tak bersambung dengan domir apa-apa di hujungnya, itulah domirnya domir mustatir. Siapa dia? Huwa. Dah. Setakat ini nampak tak nampak? Sila. Dah nampak ke belum? Tuan-tuan dah ada kacamatanya belum? Cermin mata nahu dah ada ke belum ni? Gurau saja. Gurau saja tuan-tuan. Sila. Dah nampak ke belum? Tu dia. Memang tak ada nampak domir, tapi ingat di setiap fi'il tuan-puan yang tak bersambung dengan domir, itulah nanti tuan-puan ya ada domir tersembunyi. Nampak ya? Dah nampak ya? Dah. Dah. Ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Di dalam fi'il madi, domir yang tersembunyi cuma dua saja.
Huwa satu, hiya satu. Selebihnya nampak. Katabat. Dah. Katabat. Dah. Katabat. Kacang hijau. Puan Zainab kacang hijau. Okey, Puan Zainab ya. Mantap. Dah. Katabat. Katabat. Saya ingatkan kepada tuan-puan, ketika tuan-puan jumpa fi'il yang hujungnya ta sukun. Ini ta sukun kan? Ta sukun. Ini bukan domir. Ini bukan domir. Bukan domir. Saya ulang sekali lagi. Kalau jumpa fi'il madi, hujungnya ada ta sukun, namanya ta ta'nits sakinah. Itu bahasa Arabnya. Ta sukun. Ya. Ini bukan domir. Habis itu apa Ustaz? Ini hanya untuk membezakan kalau domir yang tersembunyi di dalamnya adalah hiya. Itulah namanya ta ta'nis untuk perempuan. Ta yang menunjukkan dia untuk perempuan. Siapa itu perempuan? Hiya. Maka domirnya nampak atau tersembunyi? Tetap tersembunyi. Habis itu ta sukun ni, itu hanya ta ta'nis sakinah. Ta sukun membezakan laki atau perempuan. Perempuan atau laki? Asalnya kan ini katabah, ini sama nih katabah. Cuma yang ini bezanya ditambahkannya ta ta'nis supaya boleh membezakan muannas atau muzakkar, perempuan atau laki ini. Dah. Tulis di ruangan komen. Jelas tak jelas? Sila. Sila. Dua ni sahaja kalau fi'il madi. Huwa, hiya. Huwa, hiya. Dah ya. Ni fi'il madi. Jelas tak jelas dulu? Jelas ya. Dah jelas tuan-puan ya. Sekarang dah. Setakat ini jelas? Setakat ini jelas tuan-puan? Dah. Sekarang saya nak tambahkan satu maklumat yang baru. Dah ya. Tuan-puan fokus ya. Fokus tuan-puan. Satu maklumat yang baru. Dah. 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 Ya. Qala Muhammadun. Ya. Qala Muhammad. Contoh. Qala Muhammadun. Qala Muhammadun annahu. Ya. Annahu, contohlah. Annahu mahir. Contoh saja. Qala Muhammadun annahu mahir. Satu lagi, qala li. Qala li. Qala li. Ya dah. Qala li annahu mahir. Nah, satu ayat qala Muhammadun annahu mahir. Satu lagi qala li annahu mahir. Nah, sekarang tuan-puan fokus ambil perhatian ya. Fokus, ini beza nih. Ini yang baru nih untuk tuan-puan. Dah. Satu, qala sama-sama qala. Nah, sama-sama qala tuan-puan ya, sama-sama qala. Saya tanya tuan-puan, qala ini tuan-puan bersambung tak dengan domir? Tulis di ruang komen. Dah. Qala Muhammadun, qala li. Bersambung tak dengan domir? Ada tak bersambung dengan domir? Sila. Nak bagi nampak kepada tuan-puan. Ada tak bersambung dengan domir? Ada tak bersambung dengan domir? Tulis di ruang komen. Tak ada. Tak ada ya. Dah sekarang sesuatu yang barunya apa Ustaz? Sabar dulu. Dah. Tak ada bersambung ya? Dah, tak ada bersambung. Baik. Lalu apa beza
antara yang satu dan yang kedua, tengok tuan. Qala berkata, ni berkata. Qala Nabi. Ya. Qala Rasul telah berkata. Dah berkata. Baik. Kalau saya tanya kepada tuan puan, dalam ayat yang nombor 1, qala Muhammadun annahu mahirun. Kalau saya tanya kepada tuan puan, mana fa'il dalam ayat yang pertama? Tulis di ruang komen. Qala Muhammadun annahu mahirun. Mana yang berposisi sebagai fa'il? Ini kan fa'il nih. Mana fa'ilnya? Siapa yang berkata? Tulis di ruang komen. Tak. Tulis di ruang komen. Mana? Dah. Betul ya? Tuan Abdul Halim, Puan Zainab, mantap. Dah. Betul ya? Dah. Betul ya? Mantap tuan puan ya. Dah. Mantap tuan puan ya. Dah. Boleh tuan puan ya? Dah. Boleh ya? Dah. Muhammadun. Dalam kacamata nahu. Nampak dah ada dhamir mustatir huwa Muhammad. Sabar dulu Puan Miss Salma. Sabar dulu. Belum saya tekankan lagi. Puan Miss Salma ya. Ini yang jadi fa'il. Nah. Ini yang jadi fa'il. Dah, nomor 1 kan ini yang jadi fa'il. Dah. Nomor 2, qala li telah berkata kepadaku. Qala li telah berkata kepadaku. Li ini kepadaku. Annahu mahirun, bahwasanya dia seorang yang mahir. Sekarang saya tanya kepada tuan. Qala li annahu mahirun. Dalam ayat yang kedua, mana yang jadi fa'il? Tulis di ruang komen. Sila. Di dalam ayat yang kedua, mana yang jadi fa'il? Tulis di ruang komen. Sila. Mana? Mana tuan puan? Dah. Mustatir huwa. Boleh ya? Dah. Mustatir huwa. Dah. Semua jawab mustatir. Dan saya pun dah setuju. Memang betul. Dhamir mustatir huwa itulah yang jadi fa'il. Dah, sekarang tuh. Apa perbincangannya? Dah, tengok. Sekarang fokus. Dhamir mustatir itu tuan-puan, ada sifatnya jawazan. Ini dia. Benda lah ni jawazan ni. Ada juga sifatnya ialah wujuban. Wujuban. Saya ulang sekali lagi. Dhamir mustatir itu 2 sifatnya. Ada yang jawazan. Jawazan tu boleh. Maknanya boleh ada, boleh tak ada. Kalau wujuban ini wajib ada. Dah, saya ulang sekali lagi. Jawazan itu jawazan boleh. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi kalau wujuban, sifatnya itu wajib ada. Itu 2 sifat dhamir mustatir. Dah, sekarang tengok. Dah. Jawazan dan wujuban. Boleh tuan-tuan? Nampak tak nampak ni? Sila dulu. Dah ya. Sila dulu. Jawazan ini boleh ada, boleh tak ada. Kalau wujuban, wajib ada. Dah ya, baik. Wujuban. Puan Maslina ya. Terima kasih. Wujuban. Dah. Dah ya. Baik, sila. Nampak tak nampak dulu ni? 1 jawazan, ni sifatnya. 1 wujuban. Dah, sekarang tuan. Dah, nampak tak nampak ni?
Saya takut tuan-tuan tak nampak nanti. Dah. Nampak jawabannya? Jawazan boleh ada, boleh tak ada. Wujuban wajib ada. Apa maksudnya Ustaz? Tengok tuan-tuan. Tengok. Domir. Dah. Pemahaman ayat nombor 1. Siapa yang berkata? Yang berkata ialah Muhammad. Kan macam tu. Sebab yang jadi fa'il ini Muhammad. Kalau nombor 2, siapa yang telah berkata? Domir mustatir yang ada di dalamnya. Dah. Sekarang tengok tuan-tuan. Fokus, ambil perhatian. Ketika mana fi'il madi, ya, fi'il madi tuan-tuan, yang mana di dalam ayat yang fi'il madi tak bersambung dengan apa-apa, tak bersambung dengan apa-apa. Dah nih. Fokus Puan Salma. Ketika fi'il madi kan tak ada bersambung dengan apa-apa tadi. Tak ada bersambung dengan apa-apa pun domir. Kan macam tu. Dan kita dah tahu ketika tak ada bersambung maka kemungkinan domirnya mustatir huwa. Kan macam tu. Dah. Tapi ketika di dalam ayat fa'ilnya wujud, nampak ni wujud. Ketika mana tuan-tuan fi'il madi ini fa'ilnya wujud dalam ayat, maka huwa di dalam qola tak berlaku. Itulah yang disebut dengan jawazan. Kalau tuan-puan buat ada domir di sini, dia telah berkata. Dia berkata. Ya, kalau dia berkata diterjemahkan di sini ada dianya, maka Muhammad tak jadi apa dalam ayat. Siapa yang berkata? Kan yang berkata tu Muhammad. Maka dia di dalam fi'il ini tak berlaku, tak berfungsi, tak ada dianggap. Itu disebut dengan jawazan tu tuan-tuan. Dia ada, boleh tak ada. Dah. Saya ulang. Ketika kita memahami ayat, siapa yang berkata? Muhammad yang berkata. Muhammad berkata bahawasanya dia seorang yang mahir. Siapa yang berkata? Muhammad. Ketika Muhammad jadi fa'il dan wujud dalam ayat ada, maka domir yang ada di dalam ini tak berlaku. Kalau berlaku, berserabut nanti terjemahannya tuan-tuan. Dia telah berkata, Muhammad berkata, dia yang berkata. Kan? Muhammad yang berkata atau dia yang berkata? Muhammad yang berkata. Maka domir yang ada di dalam ini tak berlaku. Berbeza dengan ayat yang kedua. Dah. Berbeza dengan ayat yang kedua. Ketika mana ada fi'il, ni kan fi'il madi, tak bersambung dengan apa-apa dan tak wujud di dalam ayat fa'ilnya mana, maka yang jadi fa'il domir mustatir, maka ketika itulah dia ada domirnya. Dah. Ketika itulah ada domirnya. Ketika itulah ada diperlukan domirnya itu. Dah, boleh. Itu disebut jawazan. Kadang ada, kadang tak ada. Kadang ada, kadang tak ada. Tulis di ruangan komen dulu. Setakat ini jelas tak jelas? Sila tuan. Banyak yang kata dah mula kelabu. Tak apa. Saya tak sedih tuan. Saya tak risau. Tapi ini mesti saya sampaikan, ni penting. Dah. Setakat ini jelas tak jelas? Pening tak pening? Itulah yang disebut dengan jawazan tu. Kadang ada, kadang tak ada. Dah. Kelabu dah ya, Puan Salma? Baik, tak apa. Tak ada masalah. Baik. Dah ya. Saya buat contoh baru. Saya buat contoh baru. Saya buat contoh baru. Saya buat contoh baru. Dah. Tuan-tuan fokus jawazan saja. Wujuban belum saya buat contoh lagi.
Dah ya. Baik. Betul Ustaz pening tapi pelan-pelan cuba. Tak apa, saya bagi contoh lagi supaya faham. Zahaba, ya, supaya nampak jelas, ya, supaya nampak jelas. Zahaba, Hasanun, Zahaba Hasanun ilal masjid, ilal masjidi. Nah, satu lagi Zahaba ilal masjidi. Ilal masjidi. Nah, Zahaba telah pergi. Ini pergi. Pergi. Telah pergi. Hasan ilal masjid, ke masjid. Yang satu lagi telah pergi ke masjid. Dah sekarang tengok. Kalaulah kita paksakan. Dah sekarang Zahaba Hasanun ilal masjid. Sekarang saya tanya, dalam ayat nombor 1, siapa yang pergi ke masjid? Saya tanya tu apa? Tulis di ruang komen. Nombor 1, siapa yang pergi ke masjid? Tulis di ruang komen. Nombor 1 dulu. Nak bagi nampak kepada tuan-tuan. Siapa yang pergi ke masjid ni? Hasan kan? Hasan yang pergi ke masjid. Dah. Puan Jamaliyah, ya, dia dhamir huwa saja sebenarnya. Nanti kita bincang Puan Jamaliyah. Baik ya, Hasan. Dah. Yang pergi ke masjid Hasan. Dah, yang pergi ke masjid Hasan. Boleh ya? Maka dah. Sekarang tengok. Nombor 1 yang pergi ke masjid Hasan. Nombor 2, Zahaba ilal masjid. Siapa yang pergi ke masjid nombor 2? Tulis di ruang komen. Silakan. Dah. Tulis di ruang komen, sila. Dah. Tulis semua. Kan betul tu. Nombor 2 mestilah tuan-tuan jawab. Siapa yang pergi? Huwa. Terus saja jawab huwa. Dah, maknanya tuan-puan guna dhamir yang nombor 2. Dah, sekarang pemahamannya. Tengok pemahamannya. Nombor 1. Dah. Nombor 1 tuan-puan. Zahaba ini kan adalah fi'il madhi. Dia kan tak bersambung dengan apa-apa pun dhamir kan? Kalau tak bersambung dengan apa-apa pun dhamir tadi, maknanya apa? Ada dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Nah, sekarang nombor 1, saya buat ayat macam ni. Dia telah pergi. Dia telah pergi. Sebab dari mana datang dia? Sebab kita faham di dalamnya ada huwa. Dah, sekarang tengok. Dia telah pergi Hasan ke masjid. Itu nombor 1 ayat bunyi ayat kita. Atau macam ni, Hasan telah pergi ke masjid. Nah, saya jujur tuan-tuan. Mana yang molek terjemahannya? Mana yang paling betul terjemahannya? Dia telah pergi Hasan ke masjid ke atau Hasan telah pergi ke masjid? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Sila. Dah. Dah. Mana yang paling molek? Puan Misalmah. Jawab Puan Misalmah. Mana? Mestilah nombor 2. Mestilah nombor 2 tuan-puan. Sekarang saya tanya dengan tuan-puan. Tuan-puan pilih nombor 2. Ke mana tuan-puan? Kenapa tak tuan-puan masukkan dia di sini? Sebab memang tak berlaku di sini. Kenapa tak berlaku? Sebab fa'ilnya sudah difungsikan kepada si Hasan. Sebab si Hasan ni sudah jadi fa'il. Hasan tu yang jadi fa'il ketika mana ada wujud fa'il dalam ayat, dhamir tu tak berlaku. Mana ada macam ni ayat? Mestilah ayat macam ni. Sekarang saya tanya, ke mana pergi dhamir ni? Sudah tak ada. Itulah yang disebut dengan jawazan.
Jawazan. Itulah jawazan. Kadang ada, kadang tak ada. Nah, nombor 2, mana domirnya? Mana domir tuan-tuan? Hasan telah pergi ke masjid. Mana domir di sini? Tak ada. Kenapa boleh tak ada, Ustaz? Sebab memang sudah tak ada, tak berlaku lagi dia. Sebab sudah fa'ilnya wujud dalam ayat. Dah faham ke belum? Tulis di ruang komen. Dah. Ini tak ada nih maknanya. Dah tak berlaku lagi domir mustatir itu. Kenapa? Sebab ada fa'il yang jelas di dalam ayat. Jadi ini bermakna cuma fa'il sahaja, tanpa domir. Dah. Boleh. Itulah namanya jawazan. Yang paling penting tuan-puan faham, jawazan itu kadang ada, kadang tak ada. Itu namanya jawazan. Boleh namanya. Boleh ada, boleh tak ada. Tak semestinya ada. Kalau wajib ada namanya wujuban. Itu dia. Faham ya? Dah, sekarang tengok. Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 ya, tengok tuan-tuan. Dah, saya padam ya. Saya padam ya. Dah, nomor 2 tengok. Itu sifat domir mustatir. Dah, nomor 2. Zahaba ilal masjid. Siapa yang pergi? Dia. Dalam terjemahannya, pergi ke masjid ke? Pergi ke masjid ke? Pergi ke masjid atau dia pergi ke masjid. Nampak? Kita hilangkan ke domir atau kita gunakan ni? Dalam ayat yang nomor 2. Kita gunakan. Kenapa kita gunakan tuan-puan? Disebabkan di dalam ayat memang tak wujud fa'il zohir. Tak ada nampak fa'il di sini. Maka berlakulah domir mustatir di sini. Itu namanya jawazan. Kadang ada, kadang tak ada. Dah. Dia masih jawazan. Ini masih jawazan. Kadang ada, ini ada nih. Kalau ini tak ada nih. Kenapa? Sebab sudah ada fa'il yang jelas di sini. Dah, jadi ketentuannya ketika ada fa'il yang zohir di dalam ayat, ini zohir nih nampak nih. Ketika itulah domirnya tak berlaku. Tapi ketika tak ada fa'il zohir, ketika itulah domirnya diberlakukan. Dah. Tulis tuan-tuan betul-betul. Tulis betul-betul. Dah faham ke belum? Tulis tuan-tuan. Dah. Ini dua-duanya jawazan. Dua-duanya jawazan. Ini tak ada, ini ada. Dah. Itu namanya jawazan. Itu namanya jawazan, tuan. Dah paham ke belum nih? Puan Misalma betul paham ya? Tak apa, saya tak marah kalau tuan-puan tak faham, tak ada masalah. Saya suka nak menekankan lagi kepada tuan-puan. Dah. Itulah namanya jawazan. Dah punya kacamata tuan-puan? Dah punya cermin mata nahu kita ya? Dah. Maka nanti ketika tuan-puan nak terjemahkan, jangan pula terjemahkan nombor 1 disebabkan ada domir. Dia telah pergi Hasan ke masjid. Apa terjemahan tak okey lah macam ni. Tak perlu digunakan domirnya. Kenapa? Sebab fa'ilnya ada dalam ayat. Maka domir dah tak ada lagi. Maka dia hanya sekedar fa'il saja. Hasan telah pergi ke masjid. Kalau ini wajib ada domir. Dia telah pergi ke masjid. Dah. Ya? Boleh ya? Dah. Ustaz, domir jawazan ini hanya untuk huwa sahaja ke? Ya. Ini hanya untuk huwa. Selain daripada huwa nanti tak domir jawazan. Namanya wujuban.
Nah, ya, nanti saya bincang. Tapi yang mesti tuan-puan faham, domir jawazan ini hanya berlaku untuk huwa. Untuk huwa saja. Sebab hanya huwa yang boleh berlaku macam ni. Selain daripada huwa tak berlaku macam tu. Nah, ya. Belum melekat sepenuhnya, masih belum kuat. Takut esok lupa. Ya, Puan Miss Salma. Domir mustatir untuk huwa. Nah, domir mustatir untuk huwa kadang diberlakukan, kadang tak diberlakukan. Tak wajib dia, tak wajib. Bila dia diberlakukan apabila fa'il tak wujud dalam ayat. Zahaba ilal masjidi. Ketika itulah domir mustatir berlaku huwa. Sebab dia jadi fa'il. Sebab dia jadi fa'il. Tapi kalau kalau fa'il wujud dalam ayat, Zahaba Hasanun ilal masjid, maka domir mustatir yang ada di dalam huwa ini tak berlaku, tak ada, sudah tak ada lagi. Nah, kenapa? Sebab fa'ilnya sudah ada di sini. Maka terjemahannya telah pergi sahaja, telah pergi Hasan ke masjid, atau Hasan telah pergi ke masjid. Mana domirnya tak diberlakukan. Kalau ini domirnya wajib, kalau ini domirnya diberlakukan. Sama-sama zahaba. Nampak? Sama-sama zahaba. Cuma beza pemakaian. Satu dipakai, satu tak pakai. Boleh ya? Tuan-tuan. Sekarang supaya lebih melekat lagi. Sekali, satu lagi. Satu lagi, tuan-tuan. Ya, baik. Satu lagi. Jawazan itu boleh juga untuk fa'il hiya. Hiya ya. Itu dia ya. Hiya ya. Hiya pun boleh. Huwa dan hiya. Ya, huwa dan hiya. Huwa dan hiya ya. Itu dia. Untuk orang ketiga, huwa dan hiya. Tuh. Sama saja. Yang beza itu muzakkar, itu muannas. Boleh tuan-puan ya. Huwa dan hiya. Terima kasih Tuan Muhammad Suhaib. Contoh. Ya'kulu. Atau lain tuan-puan. Tak usah ya'kulu lah, kita guna hiya lagi ya. Ta'kulu. 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 Fatimatu. Fatimatu. As-samaka. Ini contoh popular ni. As-samaka. Satu lagi ta'kulu. Ya. Ta'kulu. As-samaka. Ya. As-samaka. Sekarang coba. Ta'kulu makan. Ta'kulu makan. Fatimah nama orang, as-samaka ikan. Iwak, ya, iwak nama ikan. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-puan. Cuba tuan-puan terjemahkan nombor 1 ni. Tulis di ruang komen. Sila. Nombor 1, ta'kulu, dia fa'il mudhari'. Dia adalah fa'il mudhari'. Sila tuan-puan tulis di ruang komen. Ta'kulu Fatimatu as-samaka. Sila. Tulis di ruang komen. Ya. Tulis tuan-puan. Sila. Ta'kulu as-samaka. Tulis di ruang komen sila tu. Tulis di ruang komen. Fatimah sedang makan ikan. Fatimah makan ikan. Fatimah tidak makan ikan. Kenapa pula tak makan Tuan Abdul Halim? Kenapa pula tak makan?
Kenapa pula terjemahannya tak makan? Dia makan, dia suka ikan. Tuan Abdul Halim ya. Baik ya. Tu dia. Bukan tak makan. Tapi apa? Puan Fatimah sedang makan ikan. Betul Tuan Abdul Halim. Nombor 1 Fatimah. Fatimah sedang makan ya ikan. Fatimah sedang makan ikan. Boleh tuan-puannya? Padahal di dalam takkulu ini sebenarnya ada hiya. Sebenarnya ada hiya. Kenapa tak kita gunakan hiya dia tu? Fatimah sedang makan ikan. Kenapa tak kita gunakan dia? Sebab itulah yang disebut dengan jawaz. Tak apa tak guna sebab fa'ilnya sudah ada. Jadi ayat cantiknya Fatimah sedang makan ikan. Ini setakat hanya fa'il sahaja. Apa itu fa'ilnya? Sedang makan. Mana domirnya tak digunakan? Tak adalah. Dah. Boleh ya? Dah, itulah dia. Hiya itu di dalam ayat sudah tak berlaku lagi. Dah, boleh. Nombor 2. Ini kita guna domir hiya ya. Hiya. Jangan antah hiya. Dah. Sila tuan-puan terjemahkan nombor 2. Sila nombor 2 lagi. Baik. Sebab sudah ada fa'il zahir. Ya, Puan Zalina, betul. Kesian Ustaz berperlu. Tak apa Puan Misalmah. Sehat tu. Saya olahraga. Itu dia. Sila. Dah. Dah. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen sila tuan-puan. Dah. Ia makan oleh Fatimah akan ikan. Itu kan nanti terjemahannya pening nanti. Fatimah sedang makan ikan. Selesai. Dah. Nomor 2 apa? Itulah dia. Dia sedang makan ikan. Dia sedang makan ikan. Nampak tuan-puan? Ketika itulah kita gunakan domirnya. Dia sedang makan ikan. Dah. Ketika itulah domir hiya berlaku di dalam ayat ini. Domirnya baris atau mustatir? Mustatir, tersembunyi. Dah, boleh ya? Jadi tak semua fi'il itu kita berlakukan domir mustatir. Lebih-lebih huwa atau hiya. Selain daripada itu nanti lain lagi. Dah, boleh tuan-puan ya? Dah. Tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Tulis tuan-puan. Ini ada dia. Ini tak ada dia. Nampak ya? Nampak tuan-puan ya? Dah. Boleh ya? Dah. Tulis di ruang komen sila tuan-puan. Dah. Dah. Tulis di ruang komen sila tuan-puan. Dah. Boleh ya? Dah. Itu apa? Itu domirnya domir jawazan atau jawazan. Dah. Faham tuan-puannya? Dah. Sekarang kita masuk kepada wujuban. Dah ya. Sekarang kita masuk wujuban. Wujuban. Dah. Sifat yang kedua wujuban. Dah. Fokus tuan. Wujuban. Dah, wujuban. 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 Apa maksud wujuban? Wajib. Ada. Dah. Ini berlaku pada fi'il mudhari ana, nahnu, ya ana, nahnu, ya ana, nahnu,
Ya, kemudian ada pada ana, nahnu, anta. Ya, anta. Nah, ini wujuban. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah. Kalau fi'il ama, teman-teman, hanya untuk anta. Hanya untuk anta saja. Kita masih bincang domir mustatir, ya. Sekarang tengok tuan-tuan. Nah, sekarang tengok. Fokus, ambil perhatian. Ya, sekarang tuan-tuan fokus, ambil perhatian tuan-tuan. Nah, apa maksud domir wujuban ini tuan-tuan? Nah, ketika mana ada domirnya tuan-tuan, ya. Ketika mana tuan-tuan jumpa. Fokus, ambil perhatian. Contoh misalnya. Nah, contoh fokus, ambil perhatian tuan-tuan, ya. Misalnya ialah patah perkataan misalnya, ya. Fokus, ambil perhatian, ya. Misalnya ana, nahnu, anta. Ini ada pada fi'il mudhari. Contoh ana. Nah, ana azhabu. Ya, ana azhabu ilal masjid. Ilal masjid. Nah, saya padam nih dulu tuan-tuan, ya. Fokus, ambil perhatian. Ana azhabu ilal masjid. Nah, ana azhabu ilal masjid. Nah, ilal masjid. Baik, tengok tuan-tuan ayatnya. Ana azhabu ilal masjid. Baik. Saya tanya dulu kepada tuan-tuan untuk memahami. Jumlah ini ismiyah atau fi'liyah? Tulis di ruang komen. Tulis tuan-tuan. Nah, tulis di ruang komen sini. Ana di sini. Ana azhabu ilal masjid. Dah. Huruf waw baris doma. Huruf waw. Wajuban terus saya tulis nih. Wujuban. Wajuban terus. Ismiyah atau fi'liyah? Puan Jamaliyah, Puan Rin Hasan. Kenapa pula fi'liyah? Dimulai dengan isim atau fi'il? Dimulai dengan isim atau fi'il? Tulis di ruang. Nah, dimulai dengan isim atau fi'il? Isim. Kalau dimulai dengan isim tuan-tuan, maka dia jumlah ismiyah. Maka dia adalah jumlah ismiyah. Jangan jumlah fi'liyah. Tengok pangkal apa? Ana pangkal ustaz. Ana tu isim ke fi'il. Domir ana. Dia adalah apa? Dia adalah isim. Maka dia jumlah ismiyah. Ya, baik. Ana, aku. Tak apa. Silap biasa tu, ya. Jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah ismiyah, saya tanya kepada tuan-tuan, mesti ada apa? Tulis di ruang komen. Sila. Kalau jumlah ismiyah mesti ada apa? Kalau jumlah fi'liyah mesti ada fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah mesti ada apa tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Sila. Sila. Tulis di ruang komen. Sila. Ada apa? Ada mubtada dan khobar. Ada mubtada, ada khobar. Ada mubtada, ada khobarnya. Itu dia jumlahnya jumlah ismiyah. Sekarang mana mubtada kita? Mana mubtada kita? Mestilah isim ma'rifah yang ada di awal ayat itu yang jadi mubtada. Mana yang jadi mubtada? Ini jadi mubtada. Ana jadi mubtada. Ana jadi mubtada.
Mestilah ana jadi mubtada. Dah, sekarang mana khobarnya? Tulis di ruang komen. Dah. Mana khobarnya? Tulis di ruang komen sila tuan-tuan. Dah, sila. Dah, sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Mana khobarnya? Sila. Tulis di ruang komen. Mana khobarnya? Azhabu khobarnya. Azhabu khobarnya. Dah ya, azhabu jadi khobar. Dah. Azhabu. Boleh ya? Fokus tuan-tuan. Dah. Azhabu. Azhabu jadi khobarnya. Sekarang saya tanya, khobar jenis apa nih tuan? Azhabu. Khobar jenis apa? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. Sila. Sila. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Sila. Dah. Khobar apa? Khobar jenis jumlah. Khobar jenis jumlah. Khobar jenis jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah ke atau ismiyah? Fi'liyah. Dah. Azhabu ini adalah khobar. Saya padam nih dulu ya. Tuan-tuan saya padam nih supaya tuan-tuan nampak. Dah, tengok. Azhabu adalah khobar. Khobarnya khobar jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Dah. Kalau jumlah fi'liyah mesti ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Kan macam tu. Mana fi'il kita? Azhabu fi'il kita. Azhabu fi'il. Mana fa'ilnya? Tulis di ruangan komen. Mana fa'ilnya? Tulis di ruangan komen sila tu. Dah, sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Nah, mana yang jadi fa'ilnya? Mana yang jadi fa'ilnya? Dhamir mustatir. Itulah yang disebut dhamir mustatir wujuban. Wajib ada. Tak ada ceritanya ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Mesti dia ada, selama-lamanya akan ada. Jumpa saja ada a di depan, dhamir mustatir ana. Tu ceritanya. Wajib ada. Tak ada cerita, tak ada. Beza dengan wujuban tadi. Wujuban kadang-kadang ada, beza dengan jawazan. Jawazan kadang-kadang digunakan, kadang-kadang tak digunakan. Tapi kalau ini tuan-puan, ana, nahnu, wujuban, wajib ada di sini. Dah, nampak? Mana dhamirnya? Mustatir ana. Ada fi'il, ada fa'ilnya, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Ilal masjid jadi apa? Dia hanya jadi penyempurna berkait dengan fi'il ini. Dah, pergi ke mana? Pergi ke masjid. Selesai masalah. Itulah disebut dhamir wujuban. Dah, jelas tuan. Itu fi'il mudhari' ana, nahnu. Dah. Contoh lain. Setakat ini jelas tak jelas? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Kan digunakan tuh dhamir ana di situ. Kan ada tuh. Kita nampak, kita rasakan. Dan maksudnya dhamirnya memang digunakan. Beza dengan jawazan tadi. Jawazan itu kadang digunakan, kadang tak digunakan. Tapi kalau wujuban wajib digunakan. Ada kok. Dah. Boleh ya? Jelas ya? Ustaz, macam mana dengan ayat ini? Nih, contoh ayat ini. Contoh. Azhabu ana.
Ini macam mana pula kalau macam ni, Ustaz? Azhabu ana. Ini salah lah Ustaz ni. Maksudnya kenapa boleh macam ni ni? Dah. Ketika tuan-puan jumpa macam ni, saya dah kata ketika mana ini fi'il mudhari' dan yang digunakan adalah a di depan, maka domirnya wujuban. Wujuban. Mesti ada domir di sini ana. Azhabu, aku telah pergi. Habis tu ana di sini fungsi sebagai apa, Ustaz? Azhabu ana ni. Dah ya. Tuan Abdul Halim dipersilahkan. Semoga dipermudahkan urusan Tuan Abdul Halim ya. Azhabu ana, tetap yang digunakan domir mustatir. Siapa yang pergi? Aku yang pergi. Domir mustatir jadi fa'il. Ana ni jadi apa? Ini jadi taukid. Ini jadi taukid. Maksudnya apa? Betul-betul aku pergi. Dah nampak. Walaupun beradu dua di sini, tapi ketika jumpa macam ni, tetap domirnya wajib ada. Dia jadi fa'il. Ini jadi taukid, penegasan. Telah pergi, aku pergi betul-betul. Sudahlah, ada ana di sini, ada ana lagi. Itulah disebut dengan taukid. Dah, faham tak faham? Itulah dia namanya wujuban, wajib ada. Dah. Boleh tuan-tuan ya? Dah. Boleh? Jelas? Faham? Terang tuan-tuan? Terang tuan-tuan, tulis di ruang komen. Sila tuan. Dah, sila. Tulis di ruangan komen sila. Jelas tak jelas? Faham tak faham sila. Faham ya? Jelas ya? Nah, sekarang tuan-tuan. Itu fi'il mudhari'. Selain daripada huwa dan hiya tadi ya. Fi'il amar. Ni fi'il amar. Fi'il amar. Nah, ya, fi'il amar. Fi'il amar saya masuk lagi. Dah. Fi'il amar. Ni fi'il amar. Fi'lul amr. Dah, ya fi'il amar. Fokus dong. Fi'il amar ini tuan-tuan, dia wujuban. Hanya untuk anta saja. Dia dan dia termasuk wujuban, wajib ada. Tak ada cerita tak ada, wajib ada. Dia wujuban sifatnya, bukan jawazan. Wujuban. Dah, wujuban. Boleh ya? Bila domir itu domir mustatir tuan-puan, wujuban wajib ada pada fi'il amar ketika tak bersambung dengan apapun domir di hujung. Contoh, isyrab, ya, isyrab, isyrab. Ada tak bersambung dengan domir apa-apa di hujung? Tak ada. Di hujung tak ada bersambung dengan apapun. Ketika tak ada bersambung dengan apapun, wajib di dalamnya ada domir anta. Tak ada cerita tak ada, wajib ada. Tulis di ruang komen. Dah. Nampak tak nampak? Sila tu. Ketika tak bersambung dengan apa-apa, wajib ada anta di dalamnya. Tak ada cerita tak ada. Wajib ada. Tersembunyi di dalamnya. Dah anta. Dah. Boleh ya? Nampak tuan-tuan ya? Nampak ya? Mudah saja ni. Fi'il amar. Nah, fi'il amar mudah saja. Kalau tak ada bersambung dengan apa-apa, misalnya iqra, ya, iqra. Baik. Iqra. Ada tak bersambung dengan apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada bersambung dengan apa-apa, domir wajib tersimpan di dalamnya adalah anta. Nah.
Boleh ya? Dah. Dan yang paling penting tuan-puan, yang paling penting adalah bahwasanya apa? Bahwasanya ketika domir itu, ketika domir itu domir wujuban, domir pada fi'il amar, dan di dalamnya ada anta, maka confirm ini yang jadi fa'il. Dia jadi fa'il nanti dalam ayat. Ya, dia jadi fa'il. Kalau nanti ada ayat, ada fi'il amar tuan-puan, dan tak bersambung dengan domir apa-apa, itu nanti di dalamnya ada anta dan dia jadi fa'il. Dah. Nampak ya? Dah. Habis tu Ustaz. Dah. Kalau ada ayat macam ni, misalnya ni, uskut anta. Uskut anta. Uskut anta. Boleh tuan-puan ya? Uskut anta. Ini adalah fi'il amar. Diamlah. Diam. Suruh diam. Diam. Nah, ini fi'il amar. Bersambung tak dengan domir apa-apa di ujung? Tak bersambung dengan apapun. Kalau tak bersambung dengan apapun, wajib di dalamnya ada anta. Maka domir yang di dalam ini jadi fa'il. Siapa yang disuruh diam? Anta. Maksudnya siapa yang diam tu? Anta. Habis tu anta yang ada dalam ayat jadi apa? Jadi taukid. Nampak? Tetap berlaku dia tuan-tuan. Tetap berlaku domir tu di dalam walaupun sudah ada di sini. Ini fungsi untuk taukid. Apa itu? Penegasan. Kalau dah orang cakap macam ni, uskut anta. Jangan bercakap lagi. Nanti kena tumbuk tuan-tuan. Kena tumbuk kita nanti. Betul-betul dia dah marah tu. Dah. Walaupun sudah ada di sini, tapi domir di dalamnya tetap berlaku. Itulah yang disebut dengan wujuban. Dah. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Dah jelas semua ke belum? Tulis di ruang komen. Sila. Saya minum dulu tuan-puan. Sila. Dah. Itulah namanya domir wujuban tu. Tu dia. Beza dengan jawazan tadi. Kadang ada, kadang tak ada. Macam tu. Boleh tuan-puan ya? Jelas ya? Dah jelas semua tuan-puan? Dah. Dah ya? Baik. Taukid hakiki. Tuan Zainal. Ya, taukid hakiki. Taukid labzi. Taukid labzi. Baik. Jelas semua ya? Dah. Boleh. Itulah semua saya dah terangkan kepada tuan-puan berkenaan dengan domir. Boleh ya? Ada domir nampak, ada domir tak nampak. Dah. Sekarang kita masuk pengukuhan ayat. Dah. Kita masuk pengukuhan ayat. Dah ya. Dah. Ya, dah. Dah. Sekarang tuan-puan fokus. Baik ya. So, nombor 1. Wa iz qala. Ya. Wa iz qala. Wa iz qala rabbuka. Wa iz qala rabbuka. Lil malaikah. Lil malaikah. Lil malaikati. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dah sampai sini saja. Nombor 1. Dah. Nombor 2. Inna. Yang lain lah tuan-tuan ya. Dah. Inna. Baik. Yang lain. Waja'alna sirajan wahaja. Sirajan wahaja.
Dah. Ja'alna sirajan wahhaja. Nombor 3. Ya, nomor 3 misalnya ihdinas siratal mustaqim. Dah. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Dah ya, dah nih kawan. Ayat kita. Baik. Wa iz qala rabbuka. Qala berkata, iz tatkala, wa iz tatkala. Rabbu Tuhan. Rabbu Tuhan. Ka engkau. Ya, lil malaika kepada malaikat. Dah. Sekarang tuan-puan, dalam nombor 1 ini tuan-puan, di dalam nombor 1 ini saya tanya kepada tuan-puan, ada berapa domir di situ? Tulis di ruang komen. Nombor 1. Dah, tulis di ruang komen. Sila tuan-puan. Ada berapa domir di sini? Nombor 1. Sila. Dah, mana? Ada berapa? Ada berapa? Tulis di ruang komen. Sila tuan-puan. Wa iz qala rabbuka lil malaika. Nombor 1, ada berapa tu domir di situ? Sila. Ada 2 Ustaz. Puan Anisah kata ada 2. Okey, ada 2 ya. Baik. 2. Puan Rin Hasan kata 2. Puan Nurmadiah kata 3. Puan Maslinah kata 2. Baik, ya. Dah. Ada yang kata 2, ada yang kata 3. Ya, dah. Baik. Dah. Sekarang yang nampak jelas tuan-puan, saya tanya, mana domir yang nampak jelas? Tulis di ruang komen. Nombor 1 ni mana domir yang jelas? Sila. Sila tuan-puan. Mana yang nampak jelas? Dah. Sudah pasti di sini nampak jelas. Ka di sini. Dah. Nampak jelas kan? Ka di sini. Baik. Ka itu siapa tuan-puan? Ka itu takdirnya siapa? Maksudnya dia anta ke, antu ke, anti ke, antum ke, mana tuan-puan? Anti ke, ana ke, huwa ke, hiya ke, siapa tu ka? Siapa tuan-puan? Siapa? Ana ke, huwa ke, hiya ke, anta ke, antum ke, anti ke. Siapa? Siapa tuan-puan? Ya. Dia adalah anta. Ka ini anta. Ka ini adalah anta. Dah, sekarang kalau ka ini adalah anta, kan dia domir tuh. Domir tuh. Domirnya domir baris, nampak atau mustatir, tersembunyi. Sila. Dah. Supaya nanti tuan-puan boleh terangkan ke cucu tuan-puan. Ini domirnya, domir ini. Ya, kita latihan. Apa yang dah kita belajar, kita latihan tuan-puan. Sila. Tulis di ruangan komen, sila tuan-puan. Dah. Nombor 1, sila. Baris ke nampak atau mustatir tersembunyi? Baris atau mustatir? Baris atau mustatir? Baris. Yang nampak oleh mata. Boleh kita tunjuk sekali. Mana dia? Ni dia. Ka. Domirnya baris. Dah. Kalau dia domir baris, bersambung ke muttasil atau terpisah munfasil? Sila. Mesti detail. Mesti detail. Tulis di ruang komen. Sila. Dah. Tulis di ruang komen. Muttasil ke atau munfasil? Bersambung ke atau terpisah? Muttasil, bersambung. Mantap ya, bersambung. Nah.
Nampak ya? Ini domirnya bersambung. Nah, dah. Bersambung dengan isim ke atau dengan haraf atau fi'il. Tulis di ruang komen. Puan Azizah mutasil, Puan Azizah bersambung nih. Ini bersambung. Tulis di ruang komen sila itu. Dah, sila tulis di ruangan komen sila. Dah. Tulis di ruang komen sila itu. Nah, boleh ya, bersambung dengan isim. Nah, kalau bersambung dengan isim, teman, kalau bersambung dengan isim, kaedahnya apa? Ada domir bersambung dengan isim. Apa jadinya? Sila. Nah, ada domir bersambung dengan isim. Apa jadinya? Tulis di ruang komen. Sila tuh. Domir bersambung dengan isim dia. Dia jadi apa ketentuannya? Dah. Ketika domir, ya domir bersambung dengan isim, itu domir itu jadi mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Boleh tuan-tuan ya? Nah, itu yang mesti kita fahami. Ada domir bersambung dengan isim mudhafun ilaih. Boleh ya? Nah, sekarang tuan-puan kan jawab ada 2, ada 3. Sekarang saya tanya dulu. Mana yang kedua domir di situ? Tulis di ruang komen. Silakan. Dah. Tulis di ruangan komen. Silakan. Mana yang kedua di sini? Mana yang kedua dalam ayat kita? Dah. Tulis di ruang komen, silakan. Ya. Kalau buku table Nahwu Al-Fatih, ya, itu dia. Dah. Baik. Tulis di ruangan komen silakan. Nah, sila tulis di ruang komen. Mana? Qala. Oke. Qala. Dah, sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Adakah memang wajib ada di dalam qala ini domir? Saya tanya. Adakah wajib di dalam qala ini mesti ada domir? Tulis di ruang komen. Adakah dia wajib ada di dalamnya? Adakah dia wajib ada di dalamnya, tuan-tuan? Tulis di ruang komen saya. Wajib ada ke tak wajib ada? Wajib ada ke tak wajib ada? Wajib ada ke tak wajib ada? Tak wajib ada. Tak wajib ada? Tak wajib. Ya? Tak wajib. Ada nantinya kita tak perlu gunakan domirnya. Dia bukan wujuban. Dia bukan wujuban. Dia jawazan. Dia jaiz. Jawazan. Kan itu kita bincang tadi, tuan-tuan. Tak wajib. Dia bukan wujuban. Dia sifatnya jawazan. Nah, sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Ketika ada qala tak bersambung dengan domir apapun, saya tanya, wujud tak wujud di dalam ayat ini fa'ilnya? Tulis di ruang komen. Dia jawazan. Dia tak wajib. Saya tanya, wa iz qala rabbuka lil malaikah. Dan tatkala, nanti kalau saya terjemahkan tuan-tuan tahu. Dah. Saya tanya, wujud tak wujud di dalam ayat? Tulis di ruang komen. Fa'ilnya wujud tak wujud? Tulis di ruang komen. Fa'ilnya wujud ke atau tak wujud? Tulis di ruang komen. Silakan. Mak aku jahat. Wujud bukan buah. Itu dia. Wujud mana yang jadi fa'il? Tulis di ruang komen. Wa iz qala rabbuka lil malaikah.
Mana yang jadi fa'il? Tulis di ruangan komen sila. Dah, sila. Tulis di ruangan komen sila tu. Dah, sila. Sila, tulis di ruang komen. Wujud tak wujud ni? Wujud kan? Puan Anissa, celah mana pula datang roh buku tu? Dah kan? Celah mana pula datang roh buku? Dari mana datang ku? Saya tulis ka. Wa iz qala rabbuka, surah Al-Baqarah. Kenapa pula roh buku? Dah, saya padam. Dah. Ya, dah. Roh buka itu tuan-puan, dia terbagi dua. Satu Rabbu, satu ka. Satu Rabbu Tuhan, satu ka engkau. Dah. Tengok. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Kan macam tu tadi. Ini mudhafun ilaih kan? Ini mudhaf. Dah. Sekarang tengok. Mana wujudnya di dalam ayat tuan-puan? Inilah dia. Rabbu. Rabbu itu nanti tuan-puan. Ya baik. Puan Amirah Syafina. Apa tu? Dah ya baik. Sekarang tengok tuan-puan. Rabbu itu rafa, nasab atau jar rafa tuan-puan. Kan yang dibaca rafa ni. Ini rafa ni. Ni rafa. Kalau ini dibaca rafa, mudhafnya rafa tuan-puan, dia jadi apa di dalam ayat? Tulis di ruangan komen. Dah, sila. Kalau ini dibaca rafa, dia dibaca apa di dalam ayat? Tulis di ruangan komen sila tu. Dah. Tulis di ruangan komen. Jadi apa? Itulah dia. Dia jadi fa'il di dalam ayat. Nampak ni? Inilah fa'ilnya. Ketika ada fa'il, berlaku tak dhamir mustatir di sini? Tulis di ruang komen. Ketika ada fa'il di sini, berlaku tak dhamir mustatir di dalamnya? Tulis di ruangan komen. Silakan. Berlaku tak dhamir mustatir? Dah. Dhamir mustatir tak berlaku lagi, sudah ada di sini. Rabb. Dah, boleh ya? Dah, tak berlaku lagi tuan-puan. Itulah dia yang dimaksud dengan jawazan. Kadang ada, kadang digunakan, memang ada dhamir tu, memang ada dhamir tersembunyi, kadang tak ada. Dah, boleh ya? Jadi tak berlaku lagi dhamir mustatir yang ada di dalam sini. Dah, sudah ada dimasukkan ke dalam sini. Rabbu di sini. Dah digantikan. Dah. Tulis di ruangan komen. Jelas tak jelas? Silakan. Dan tatkala Tuhan engkau telah berkata kepada malaikat. Bukan lagi dan tak kala dia telah berkata Tuhan engkau kepada malaikat. Tak ada macam tu. Terus sahaja. Tak kala dan tak kala berkata. Siapa berkata? Tuhan engkau kepada malaikat. Dah jelas tuan-puan ya? Dah. Tak berlaku lagi. Tak ada sini. Dah boleh ya? Nombor 2. Masuk nombor 2. Saya padam tuan-puan ya, saya padam. Nak saya padam. Saya padam ni supaya tuan-puan nampak jelas. Ya, baik. Dah. Waja'alna sirajan wahaja. Sirajan wahaja. Sirajan wahaja. Ya, wahaja.
Nah, dalam ayat ini tuan, waja'alna sirajan wahaja, ada tak tuan-puan nampak domir? Tulis. Waja'alna sirajan wahaja. Dalam surah An-Naba tuan. Boleh tuan-puan buka surah An-Naba. Ya, kita tengok surah An-Naba tuan. Ya, surah An-Naba. Ya, surah An-Naba. Tulis di ruangan komen. Sila tuan. Waja'alna sirajan wahaja. Dah ya. Tulis di ruang komen. Nampak ada ya? Ada. Dah. Fokus tuan. Mana yang ada tu? Mana yang ada tu? Ni dia. Nah. Dah. Kalau ini ada domir bersambung dengan isim atau fi'il. Itu yang perlu tuan-puan pastikan. Bersambung dengan isim atau fi'il. Sila. Bersambung dengan isim atau fi'il. Maknanya nampak kan? Ada nampak. Kalau ada nampak domir, namanya domir baris. Ini baris. Baris. Sebenarnya tak perlu juga istilah-istilah baris nih. Yang penting tuan-puan nampak sudahlah. Dengan apa? Dengan fi'il. Nah, ketika domir bersambung dengan fi'il, kaedahnya domir itu jadi apa? Tulis di ruang komen. Dah. Ketika domir bersambung dengan fi'il, domir itu jadi apa? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Sila tuan-tuan. Ketika domir itu bersambung dengan fi'il, dia jadi apa? Puan Maslina? Dia jadi fa'il. Dan memang ini jenis domir rafa. Dan ini memang domir rafa. Domir jenis yang di posisi rafa, di tempat rafa. Kenapa? Sebab dia jadi fa'il. Siapa na di sini? Dah. Siapa na di sini? Tulis tuan. Siapa yang dimaksudkan na di situ? Tulis di ruang komen. Sila. Dah. Sila tuan. Dah. Tulis di ruang komen. Sila tuan. Waja'alna sirajan wahaja. Dah. Tulis. Dah. Siapa di situ? Nahnu. Dah. Nahnu. Nahnu. Ya, nahnu. Boleh ya? Nahnu tuan-puan. Ada domir bersambung dengan fi'il, confirm jadi fa'il. Siapa itu fa'il? Nahnu. Dah. Maka tuan-puan dapatkan terjemahan dan aku jadikan ke atau dan kami jadikan. Tulis di ruang komen. Ja'ala ini menjadikan. Menjadikan. Dan kami jadikan ke atau aku jadikan. Tulis di ruang komen. Dah. Tulis di ruang komen sila. Sila tuan-puan. Kami ke atau aku? Kami ke atau aku? Tulis di ruangan komen sila tuan-puan. Dah. Dah. Apa dia? Dan kami jadikan. Tengoklah terjemahannya. Mesti macam tu. Dan kami menjadikan atau kami telah jadikan. Boleh juga. Dah, boleh ya. Sekarang. Dah. Ini jadi domir. Kan? Ini jadi domir. Dah. Apa yang dijadikan, itulah yang jadi maf'ulun bih. Apa yang dijadikan, itulah jadi maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Tulis di ruang komen. Tanda maf'ulun bih nasab. Tanda maf'ulun bih nasab. Tulis di ruang komen. Kenapa pula macam ni tulisannya? Sirajan. Jan mesti macam ni. Tuan-puan tak salahkan pula. Dah. Mana dia? Mana dia? Mestilah yang jadi maf'ul,
yang dijadikan itu dibaca nasab. Mana yang nasab? Ni nasab. Dah. Sirajan. Sirajan. Terjemahannya boleh pelita. Pelita yang menerangi lah, siraj. Ya. Waja'alna sirajan wahaja. Wahaja dibaca nasab sebab jadi apa tuan-puan? Sebab jadi na'at. Na'at sifat. Dan kami jadikan pelita terang benderang. Dah. Boleh tuan-puan ya? Boleh tuan-puan ya? Dah. Silap saya tuan-puan. Saya silap. Ni silap saya. Ya dah. Ja'ala kan dia fi'il muta'addi perlu dua objek. Dah, ini jadi maf'ulun bih yang kedua. Dia jadi maf'ulun bih juga. Maf'ulun bih yang kedua. Saya salah tuan-puan. Wa ja'alna, ja'ala itu ya, masuk kepada zona dan saudaranya, menasabkan dua maf'ul. Itu yang paling penting. Dan kami jadikan pelita terang benderang. Maksudnya dua lah yang dijadikan, pelita satu, terang benderang. Boleh ya? Ini jadi maf'ulun bih yang kedua. Maka dia dibaca nasab juga. Tak apa, mungkin tuan-puan tak faham ini di sini, tapi yang paling penting di sini. Di sini intinya ada domir, domirnya domir nampak, bersambung dengan apa? Dengan fi'il, ini jadi fa'il. Dah, boleh tuan-puan ya? Dah, mohon maaf tuan-puan, saya salah. Ini salah tadi. Ini jadi maf'ulun bih yang kedua. Sebab ja'ala itu perlu dua maf'ul. Dah ya. Nombor 2, clear tak clear? Sila. Itu memang perlu kita usaha tuan-puan ya. Baik. Zona dan saudaranya. Ya. Zona dan saudaranya. Ra'a, alima, dara, ta'allam. Ya. Apa lagi tu? Masuk sini ja'ala nanti. Ya, masuk ja'ala nanti. Clear ya? Dah. Kalau clear yang terakhir. Dah. Tak terasa tuan-puan, ngam-ngam nanti tu 2 jam saya bersama tuan-puan. Ini pertama kali saya live bersama tuan-puan 2 jam. First time. Tapi rasa tak terasa pula 2 jam ya. Sebab tuan-puan semangat. Dah. Terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya, al-mustaqim. Al-mustaqimah. Dah. Ihdi. Pastikan dulu ihdi ni apa ni patah perkataan. Tulis dulu di ruang komen. Silakan. Pastikan ini dulu. Ini ni kalimah apa ni ihdi ni? Isim ke dia? Fa'il ke dia? Haraf ke dia ni? Dah. Apa dia? Ihdi. Apa dia tuan-tuan? Dah. Fa'il. Dia apa? Dia fa'il amar. Dia fa'il amar. Fa'il amar. Fa'ilul amri. Dah. Kalau dia fa'il amar, ada tak bersambung dengan domir apa-apa di hujung? Ingat, domir yang bersambung dengan fa'il amar tuan-puan? Waw, ya, nun, alif. Saya mesti tuliskan ni sebab nanti terkeliru. Ada tak bersambung dengan waw mati? Ada tak bersambung dengan ya mati? Ada tak bersambung dengan nun? Ada tak bersambung dengan alif? Tulis di ruang komen. Nun sahaja, bukan nai ni. Nun sahaja. Dah. Ada ke tak ada bersambung? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Ini Ustaz, ini lain nanti. Ini lain. Dah ya. Kita nak cari domir fa'il. Kita nak cari
domir fa'il. Ada tak bersambung dengan domir fa'il di ujung? Ini bukan domir fa'il. Ini bukan domir fa'il. Ada tak ada bersambung? Tak ada. Ketika tak ada bersambung dengan domir fa'il, saya tanya tuan-puan, apa yang mesti ada di dalamnya? Tulis di ruang komen. Dah. Ketika tak bersambung dengan domir fa'il, apa yang mesti ada di dalam fi'il amar ini? Dah. Apa tu? Apa yang mesti ada? Ya. Yang mesti ada di dalamnya domir mustatir anta. Mustatir anta. Siapa itu anta? Engkau. Maka mana yang jadi fa'ilnya? Yang jadi fa'il adalah domir mustatir anta. Ini jadi fa'ilnya. Kita minta apa? Tunjukkanlah. Tunjukkanlah siapa yang menunjukkan itu. Maka tuan-puan dapatkan di dalam terjemahan, tunjukkanlah oleh engkau. Dari mana datang engkau tu? Inilah dia. Domir yang tersembunyi di dalam ihdi. Dah. Boleh ya? Maka ini jadi fa'il. Sekarang pertanyaan saya, di dalam ayat ini jadi apa? Tulis di ruang. Kalau ini fi'il dan fa'ilnya sudah ada, dalam ayat ini domir itu jadi apa? Tulis tuh. Tunjukkanlah oleh engkau ya Allah. Siapa yang menunjukkan kita nak? Allah. Engkau Allah. Dah. Jadi apa di dalam ayat? Jadi apa dalam ayat? Jadi maf'ulun bih. Itu dia. Maka itulah kita dapatkan terjemahannya. Tunjukkanlah oleh engkau ya Allah. Siapa yang ditunjukkan tu? Siapa yang ditunjukkan tu? Kami. Itu nahnu, kami. Dia jadi maf'ulun bih. As-sirata al-mustaqim. As-sirata al-mustaqim, jalan yang lurus. Boleh tuan-puan ya? Tulis di ruangan komen tuan-puan. Jelas tak jelas? Sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Sila tuan-puan. Habis itu jalan jadi apa Ustaz? Ya. Jalan ini jadi apa Ustaz? Jalan ini jadi maf'ulun bih juga. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh engkau ya Allah. Siapa yang ditunjukkan? Kami. Apa yang ditunjukkan? Jalan. Dia juga jadi maf'ulun bih. Boleh jelas tuan-puan ya? Itu saja mungkin dari saya tuan-puan pada pagi hari ini. 2 jam saya bersama tuan-puan. Semoga 2 jam ini bermanfaat untuk tuan-puan. Cuma bincang domir. Cuma bincang domir habis 2 jam tuan-puan. Betapa pentingnya domir sebenarnya ya. Terima kasih tuan-puan. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk tuan-puan yang sedikit ini. Dan semoga tuan-puan dipermudah terus dalam belajar tuan-puan ya. Itu saja dari saya. InsyaAllah hari Selasa kembali 1 jam setengah. Hari ini saja 2 jam. Hari Selasa kembali 1 jam setengah. Kenapa hari ini 2 jam? Sebab hari Selasa semalam saya live cuma 1 jam. Saya masih ada hutang setengah jam. Inilah saya bayar kepada tuan-puan setengah jam ya. Terima kasih dari saya tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pertemuan seterusnya. Saya tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.